Sesi ini saya nak terangkan tentang keupayaan tubuh kita untuk menguraikan, menentang, mencegah anti-nutrien dalam makanan berasas tumbuhan daripada menyebabkan kita menjadi mendapat penyakit, sebabkan dia menghalang penyerapan nutrien dalam makanan, kan. So sebenarnya badan, perut kita, khususnya perut, sistem penghadaman ni, kita ada dua elemen, kan, enzim, asid jus gastrik, enzim, jus empedu untuk emulsify nutrien berasaskan lemak, larut minyak, dan juga kita ada microbiome, bakteria baik. So elemen-elemen ni memberi kesan kepada bahan anti nutrien yang ada dalam makanan berasaskan tumbuhan. Okay. So jika kita ada bakteria baik yang pelbagai jenis, ada bakteria strain yang boleh uraikan oxalate, tadi saya dah sebut oxalate, ada yang boleh uraikan lektin, ada yang boleh uraikan gluten, ada yang boleh uraikan glycoprotein, hemagglutinin yang melekatkan sel-sel darah merah kita, lektin, kan, protease inhibitor, bahkan tannin, apa lagi itu semua phytate dan oxalate. So bakteria di dalam, bakteria baik, friendly bakteria dalam usus kita sebenarnya banyak, trilion, lebih banyak daripada sel-sel kita sendiri, dan dikatakan jumlah strain dan spesies yang berbeza, sebab yang beza dia akan menghasilkan enzim yang berbeza, puluhan ribu, dikatakan 15,000. Kalau yang sihat tu 15,000 begitu strain dia. So setiap jenis bakteria menghasilkan enzim tertentu, ada perbezaan enzim, range enzim dia yang dikeluarkan. So enzim adalah satu bahan yang boleh menukarkan bahan lain. Dia kerja dia menguraikan bahan. So bakteria di tanah dia dapat menguraikan bahan-bahan organik. Sebab tu bahan-bahan organik dia akan, bila kita tanam dalam tanah, dia akan hancur, kan, sebabkan oleh bakteria dalam tanah, dalam udara, kan, dalam tanah dia akan mengeluarkan enzim dan dia akan menguraikan, menghidrolisis, hidrolisis bahan-bahan organik, tak kira apa saja, protein ke, selulos ke, apa saja bahan organik akan diuraikan oleh pelbagai jenis bakteria. Banyak jenis bakteria dalam tanah, kan. Sebab tu dia tak akan berlonggok jadi penuh dunia kita, kecuali plastik. Plastik je masalah. Saya plastik dah menimbun dalam atas muka bumi, kan, berapa juta tan, kan. Itu tak boleh dilupuskan selama berapa puluh tahun. Tapi bahan-bahan organik sekejap je, beberapa hari dah diuraikan dengan cepat dan pantas. Begitu juga dalam perut kita. Kalau kita ada cukup bakteria baik yang pelbagai jenis yang boleh menguraikan bahan-bahan anti nutrien dalam makanan berasaskan tumbuhan, maka kita jadi orang yang robust, tak sensitif. Sebenarnya kita boleh tukar daripada orang yang sensitif kepada banyak makanan, jadi pada orang yang tak sensitif. Mana kita robust, kita punya perut yang kuat lah, usus yang kuat, sistem penghadaman yang kuat. Daripada asid jus gastrik kita, pH yang kuat, acidic dia, dengan enzim yang banyak dihasilkan oleh tubuh kita melalui gene expression, kan. Lepas tu jus empedu juga dikeluarkan secara optimal, dan juga microbiome, bakteria baik dalam usus kita. Dia berfungsi secara simbiosis dengan sel perumah kita lah. Kita dengan bakteria baik berhubungan baik, sama-sama beri manfaat antara satu sama lain, win-win.
kau tolong aku tolong kau. Lebih kurang macam itulah, kan? So saling beri manfaat. Jadi saya dulu orang yang sensitif. Tak boleh makan kacang tanah, tak boleh makan kacang hijau, tak boleh makan sayur bayam, tak boleh makan ulam, kan? Lepas tu makan, kalau beras perang, kembung. Makan jagung pun kembung. Kacang, kebanyakan kacang pun kembung, bukan kacang tanah je. Apa lagi, makan ais sejuk pun tak boleh makan. So banyak benda tak boleh makan, kan? Benda-benda berserat tak boleh makan. So bila makan perut kembung, angin, kan? Dan jadi naik sesak, ataupun kita akan rasa macam-macam lah. Rasa selera makan pun kurang lah jadi, kan? Bila angin banyak, kan? Setengah orang boleh jadi loya, pening, kan? Macam-macam, sakit perut, kan? Bloated, perut keras, macam-macam. So tapi Alhamdulillah, selepas saya amal diet makanan whole foods alami seimbang, bebas bahan kimia aditif, sintetik, dan bebas bahan residu racun pertanian, secara optimal lah. Ini secara letih, bukanlah 100% perfect. Masih ada juga, kan, kita bukan buat 100%, tapi kita elakkan makan yang mengandungi racun pertanian yang paling tinggi lah, yang paling ketara. So Alhamdulillah, sekarang ni dah boleh makan bayam, boleh makan ulam. Ulam pun satu benda yang bermasalah, sebab dia daun-daun hijau buat ulam, daun hijau, timun, tomato, itu semua tinggi bahan anti nutrient, yang kita sebut tadi, lectin, phytate, oxalate, tannin, kan, protease inhibitor. So kalau perut kita tak kuat, kan, kita tak ada bakteria baik yang boleh menguraikan bahan-bahan anti nutrient ni, kita memang tak boleh makan dia. Akan menyebabkan alahan, menyebabkan kita kembung angin tu, kan, keradangan lagi. Alright. Gluten satu lagi, kan. Jadi saya, bagi pandangan saya sendiri, peribadi saya, bahan anti nutrient ni sebenarnya tidak menjadi hal kepada tubuh kita. Walaupun dia sensitif ataupun dia alah sekarang, tapi kita boleh reverse. Maknanya kita boleh improve keadaan dia supaya dia tak sensitif sangat. Maknanya dia boleh ambil dalam kadar yang dia mampu ambil, sesuai bagi tubuh dia. Dia bagi gene structure tubuh dia lah, kan. Itu bergantung pada genetik seseorang pula, kan. Dari segi gene expression, berapa banyak enzim dihasilkan secara kuantitatif. Right. So bila kita amal makanan yang bebas bahan kimia racun, kan, kita akan jadi orang yang robust. Itu point saya nak beritahu. Jadi kita jangan takut pula gluten lah, takut lectin lah, tomato tak mau makan. Tengok orang Arab, punya Morocco especially, hari-hari makan tomato. Itulah masakan dia, kan. Apa lagi, parsley, orang Arab makan parsley, tabuleh, kan. Itu dalam bentuk raw, ulaman dia orang, kan. Orang putih kale makan, kan. So kita nak jadi orang yang boleh makan kebanyakan makanan tanpa menjejaskan kesihatan tubuh kita, menjejaskan sistem penghadaman kita, kan. Kita kena amal makanan whole foods alami seimbang, bebas bahan kimia aditif, dan bebas residu racun pertanian. Itu dia punya key, kan. Kalau kita tak dapat ni, dan kita terpaksa ikutlah macam yang disebutkan oleh dalam banyak diet, doktor ni beginilah. Tak boleh makan makanan tinggi lectin, tak boleh makan makanan tinggi oxalate, tak boleh makan tinggi gluten, tak boleh makan tinggi phytate, macam-macam. Nak kena jadi susah lah kita, kan. Nak kena identify satu-satu, nak kena jaga. Kan, leceh, kan. Jadi kita tak robust. Tengok macam haiwan-haiwan, lembu, kambing, kan, dia makan je rumput, kan. Tak ada pun, kan. Alright, insyaAllah, kan. Begitu. So
dia punya key tadi macam mana kita nak menjadikan sistem penghadaman kita boleh mencernakan makanan yang kita makan, walaupun makanan tu ada kandungan anti-nutrien. Begitu So tapi setiap orang mungkin tak samalah. Cuma kita bolehlah ambil dulu tak boleh langsung, sekarang ni dah boleh. At least boleh ambil dengan kuantiti yang sederhana. So dapat manfaat zat-zat yang lain, baru kita lagi sihat Kalau tak kita kurangkan jenis makanan, kita punya zat nutrien dalam tubuh kita akan berkurangan. Kuranglah sebab kurang kepelbagaian variety makanan yang kita ambil. Kan? Tak semua satu makanan tak boleh cover semua nutrien dalam diet kita Zat makanan yang kita perlukan tidak boleh kita dapat daripada satu jenis makanan. Tak boleh. Dia mesti macam-macam jenis. Begitu Alright. So saya nak tekankan bahawa anti-nutrien ni tidak menjadi masalah. Sebelum ni kita bincangkan macam jadi macam takut pula nak makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan. Nak makan bijirin takut, kacang takut, semua takut nak makan kan. Sedangkan benda tu boleh kita tolerate very well. Kita boleh atasi oleh sistem penghadaman dan juga bakteria baik dalam usus kita. Itu saya nak tekankan Jadi tidak menjadi hal pada kita, Masya Allah Jadi kita boleh makan macam-macam, makanan mentah ke, ulam ke, buah kan. Kita boleh makan macam-macam asalkan benda tu tak ada racun dan bahan kimia. Itu dia punya konsep. Alright. So jadi relax, jangan rasa was-was, gusar, bimbang Okay. Jadi kita kita elak makanan yang ada kimia, racun. Jadi kita boleh makan hampir semua makanan alami. Semua makanan. Tak kira lah ada anti-nutrien ke, tak ada anti-nutrien ke, kan. Kita boleh ambil hampir ke semua tanpa menjejaskan kesihatan tubuh kita, tenaga tubuh kita dan juga penyerapan nutrien dalam makanan tersebut, daripada makanan tersebut. Jadi kita dapat, barulah kita jadi orang yang sihat. Jadi kita boleh survive lah dalam apa-apa keadaan, Masya Allah kan. Begitu Jadi kita kena makan juga makanan yang berasaskan haiwan, begitu. Baru kita balance, baru kita jadi sistem badan kita kuat, sistem badan kita kuat dan boleh atasi banyak macam-macam hal risiko-risiko dalam makanan kita boleh atasi dengan sistem makanan kita sistem penghadaman dalam perut kita, usus kecil dan usus besar. Jadi tak ada hal tentang leaky gut lah, keradangan usus lah, begitulah, gastrik. Tak ada hal angin tak ada, insya-Allah. Begitu. So semoga kita, Allah Ta'ala beri kesihatan dapat kita beribadat dan buat kerja lah, cari rezeki yang halal, insya-Allah kan. Dan yang penting kita berpegang kepada sunnah, sunnah. Jadi amalan makanan kita pun ikut sunnah, begitu. Alright. Okey, sampai situ saja, insya-Allah. Lain kali kita buat sesi lain pula ada tajuk-tajuk lain, kita akan jumpa lagi insya-Allah. Dan boleh subscribe dan juga share lah insya-Allah, dan tekan loceng, tekan butang loceng untuk dapat video-video yang kita akan uploadkan nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.